Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, semua pelajar tak sebentar tadi telah menonton video lagu Cari Kerja oleh kumpulan Senario. Okey, semua kenal kan kumpulan Senario? Okey, jadi semua orang dalam dunia ni semua nak cari kerja kan? Okey. Jadi semua dah ada cita-cita masing-masing dah. Lepas SPM nanti nak sambung kursus apa. Lepas tu nak kerja apa. Okay, jadi semua orang mestilah nak pekerjaan yang bagus-bagus. Okay, jadi hari ini kita nak belajar tentang tajuk pekerjaan. Okay, jadi dalam video kali ini saya akan gabungkan 3 tajuk kecil iaitu jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi, trend sektor pekerjaan di Malaysia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Sekarang kita masuk dulu tajuk yang pertama iaitu jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor. Dalam sebuah negara, setiap pekerjaan itu dibahagikan kepada 3 sektor ekonomi iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Sektor utama juga dikenali sebagai sektor primer. Sektor utama ni dia melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Contoh aktiviti yang berkaitan adalah macam penternakan, perikanan, pelumbungan dan kuari, pertanian dan juga perhutanan. Contoh pekerjaan yang terlibat dalam sektor utama pula adalah petani, nelayan, pembalak, pengurus ladang, jurutera petroleum dan banyak lagi. Kita masuk pula pada sektor pekerjaan yang kedua iaitu dipanggil sektor kedua. Jadi sektor kedua ni dia ada 2 sektor utama iaitu perkilangan dan pembinaan. Jadi sektor perkilangan tu dia melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap dan juga barang siap. Contohnya sebuah kilang yang memproses kayu balak untuk dijadikan papan dan juga perabot. Contoh sektor perkilangan yang ada kat Malaysia adalah elektrik dan elektronik, perabot, tekstil dan pakaian. Yang kedua, sektor pembinaan. Pembinaan ni macam pembinaan rumah, pembinaan bangunan lain macam bangunan kedai, bangunan hotel, bangunan pejabat. Jadi dia melibatkan juga proses-proses kejuruteraan dan juga pertukangan. Jadi contoh pekerjaan yang ada dalam sektor kedua adalah operator pengeluaran di kilang, pelukis plan, arkitek, pengurus kilang, jurutera bangunan, pengurus projek, buruh binaan dan juruteknologi makanan. Sektor yang ketiga iaitu dipanggil juga sektor perkhidmatan. Jadi sektor perkhidmatan ni dia macam sokongan kepada sektor kedua dan juga sektor pertama tadi. Jadi contoh perkhidmatan adalah macam perbankan, insurans, pengangkutan, perhotelan. Jadi contoh-contoh pekerjaan yang terlibat dalam sektor ketiga atau sektor perkhidmatan ni ialah guru, penyanyi, pramugari, pegawai bank, ejen insurans, apa lagi macam doktor, bomber, polis, banyak lagi pekerjaan yang terlibat dalam sektor ketiga ini. Jadi kamu boleh perhatikan di sekitar kamu. Cuba tengok apakah jenis-jenis pekerjaan yang ada. Jadi macam mana kita nak bezakan antara sektor utama, sektor kedua dengan sektor ketiga tadi.
Okey, kita kena tengok dekat mana tempat dia kerja. Bukan tengok pada nama pekerjaan dia. Contoh macam pengurus kan. Okey, kalau dia ialah pengurus ladang, jadi dia bekerja dalam sektor utama. Kalau dia pengurus kilang, jadi dia bekerja dalam sektor kedua. Okey, kalau dia pengurus hotel atau pengurus bank, jadi dia bekerja dalam sektor ketiga. Okey. Seterusnya, kita masuk pada tajuk trend sektor pekerjaan di Malaysia. Kita tengok macam manakah trend sektor pekerjaan di Malaysia sejak daripada selepas merdeka lagi. Okey, masa zaman-zaman awal kemerdekaan dulu, negara kita masa tu merupakan pembekal utama bahan mentah macam biji timah dan getah. Jadi kebanyakan pekerjaan yang terlibat masa tu adalah dalam sektor-sektor pertanian dan juga sektor pelombongan. Okey, masa tu aktiviti kilang sangat terhad. Jadi kebanyakan barang diimport daripada luar negara. Jadi masa tu negara pengimport yang paling besar ialah Britain. Paling banyak kita import barang dari Britain masa awal merdeka dulu. Kita tengok pula masa awal tahun 1960-an, apakah yang berlaku. Okey, masa tahun 1960-an, masa tu kerajaan dah perkenalkan dasar mempelbagaikan ekonomi. Maksudnya dia dah mula bagi tumpuan pada sektor kedua dan sektor ketiga. Okey, masa ni juga kerajaan dah galakkan industri penggantian import. Okey, jadi tumpuan pada masa ni adalah industri-industri ringan. Jadi dia dah galakkan orang Malaysia buka kilang-kilang kecil, okey, supaya kita tidak bergantung semata-mata kepada barang import sahaja. Okey, masa tu kerajaan dah mula bagi insentif macam taraf perintis, dia bagi allowance pelaburan. Jadi masa tu pelabur asing pun dah mula masuk ke dalam negara kita. Okey, sektor pembuatan pun masa tu dah semakin banyak. Maksudnya dah makin banyak kilang. Jadi dah ada banyak peluang-peluang pekerjaan di kilang-kilang. Okey, masa tahun 1970-an pula, masa tu, kerajaan dah perkenalkan beberapa tanaman komersial baru. Contohnya macam kelapa sawit dan koko. Masa ni juga tadi kita dah jumpa telaga minyak dekat pantai Sarawak. Jadi bila dah jumpa telaga minyak, masa tu sektor pelombongan pun dah mula berkembang. Okey, masa tu juga dasar industri berasaskan ekspor dah mula wujud. Maksudnya kilang-kilang kita dah buat barang bukan saja jual kat Malaysia, tapi dia juga jual dekat luar negara. Jadi masa ni dah makin banyak peluang pekerjaan terlibat dalam sektor kedua. Okey. Jadi masa ni dah ramai dah pekerja separuh mahir dan pekerja mahir. Okey, apa pula yang berlaku masa tahun 1980-an? Okey, masa tahun 1980-an ni kerajaan dah mula melancarkan dasar perindustrian berat. Masa ni lah munculnya kereta Proton. Okey, masa tu kerajaan dia dah start membangunkan projek-projek domestik iaitu projek-projek tempatan yang berskala besar. Masa tu kita dah gunakan teknologi tinggi. Kita dah keluarkan modal yang banyak. Okey, jadi masa tu mungkin kepakaran kita belum banyak lagi, jadi kita telah membuat usaha sama dengan negara-negara yang banyak teknologi canggih. Contohnya macam Jepun. Okey. Okey, masa tahun 1990-an pula, masa tu kerajaan dah isytiharkan wawasan 2020. Kerajaan telah melancarkan koridor raya multimedia iaitu MSC. Okey, masa ni dah banyak dah penyelidikan dan pembangunan dibuat dalam bidang sains dan teknologi. Jadi masa ni kita telah melakukan banyak inovasi. Kita telah mengeluarkan barang-barang yang lebih berkualiti. Okey, masa ni juga kita telah mengubah struktur ekonomi kita daripada pengeluaran berasaskan
P ekonomi kepada pengeluaran berasaskan K ekonomi. Apa tu P ekonomi dan K ekonomi? P ekonomi tu maksudnya ialah production. Maksudnya pengeluaran tu dia berasaskan kepada untuk memenuhi keperluan sahaja. Okey, tapi bila dia start pengeluaran berasaskan K ekonomi ni maksudnya knowledge. Okey, maksudnya barang tadi telah diinovasikan. Okey, contohnya macam handphone kan, telefon dulu, masa dulu dia gunakan untuk menghubungi orang saja kan. Tapi sekarang ni telefon dah jadi macam-macam kegunaan. Maksudnya dia dah berubah daripada P ekonomi kepada K ekonomi. Okey, masa ni juga kerajaan telah melaksanakan dasar penswastaan di mana sektor-sektor kerajaan telah mula diswastakan supaya keadaan ekonomi kita lebih membangun. Jadi telah banyaklah peluang pekerjaan yang wujud dalam sektor kedua dan sektor ketiga pada masa ini. Okey, sekarang pada tahun 2000 pula. Okey, kita tengok masa tahun 2000 kerajaan telah melaksanakan program transformasi negara. Okey. Masa tu dia nak meningkatkan peranan sektor swasta dalam ekonomi. Jadi dia telah dapat meningkatkan daya saing syarikat-syarikat tempatan. Okey, strategi yang dijalankan adalah dengan membangunkan wilayah koridor ekonomi. Jadi dia telah membangunkan 5 wilayah koridor ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi kita lebih seimbang sama ada di kawasan bandar dan juga di kawasan luar bandar. Jadi masa ni sektor ketiga dah semakin berkembang sebab sektor ketiga ni kan dia jadi sokongan kepada sektor utama dan sektor kedua. Okey, kita tengok pula dekat graf ni. Okey, apa yang kita dapat tengok kat sini? Ini adalah guna tenaga mengikut sektor. Ini adalah laporan ekonomi pada tahun 2016. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang warna hijau ni adalah sektor utama. Yang warna merah dan warna pink ni adalah sektor kedua dan warna biru adalah sektor ketiga iaitu perkhidmatan. Okey, kita tengok trend sini warna hijau tengok makin lama makin berkurang kan? Okey, maksudnya dekat sini, okey, peluang pekerjaan dalam sektor utama dah semakin berkurang. Okey, kenapa? Sebab sektor utama ni mungkin bahan mentah. Jadi bahan mentah ni dia mudah pupus. Okey, tanah-tanah kat kampung pun dah banyak diteroka untuk buat pembangunan. Jadi tak banyak lagi aktiviti pertanian, peternakan. Okey, jadi sektor kedua, kita tengok sektor kedua semakin bertambah. Sektor ketiga lagi banyak bertambah. Okey, masa ni dah banyak dah penduduk-penduduk di kampung berhijrah ke bandar untuk cari pekerjaan sebab peluang pekerjaan dah semakin sikit dekat kawasan kampung, kawasan luar bandar. Jadi pada masa sekarang ni kawasan luar bandar, kawasan kampung ni kebanyakan masyarakat di sana terdiri daripada golongan-golongan warga tua sebab warga muda orang-orang muda dah banyak yang berhijrah ke bandar untuk cari peluang pekerjaan yang lebih baik. Okey, sekarang kita tengok pula tajuk yang seterusnya. Okey, kita masuk pada tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, semua orang nak kerja kan? Semua orang nak kerja yang bagus. Jadi dekat sini kita akan belajar macam mana nak cari kerja. Apa faktor yang kita kena fikirkan, apa faktor yang kita kena pertimbangkan bila kita nak pilih sesuatu pekerjaan. Okey, faktor yang pertama mestilah upah. Okey, upah ni ialah gaji. Jadi semua orang kerja nak gaji yang banyak. Okey, gaji ni ada yang dibayar ikut jam, ada yang dibayar ikut hari, ada juga yang dibayar ikut bulan.
Jadi gaji ataupun upah ni dibayar berbeza-beza mengikut faktor-faktor tertentu. Okey, yang pertama diikut faktor kelayakan akademik. Maksudnya kalau kita ada kelayakan akademik, ada sijil yang lebih baik, jadi kita berpeluang untuk dapat upah yang lebih baik. Contohnya, orang yang gaji, orang yang ada sijil ijazah boleh mendapatkan gaji yang lebih baik daripada yang ada sijil SPM. Okey, yang kedua pengalaman dan kemahiran yang dimiliki. Okey, masa kita mula-mula kerja mungkin kita tak ada pengalaman lagi kan. Jadi lepas tu kita pun cari kerja dah lama, okey, pengalaman dan kemahiran kita dah semakin bertambah. Jadi bila kita minta kerja lain, kita boleh dapat gaji yang lagi banyak. Sebabkan tadi kita ada pengalaman dan kemahiran. Okey, yang seterusnya risiko pekerjaan. Ni kita kena tengok pekerjaan tu bahaya ke tak. Okey, lagi bahaya sesuatu pekerjaan tu, lagi tinggilah upah dia. Okey, contohlah kita ambil pekerja cuci bangunan kan. Kalau pekerja cuci bangunan pejabat, dia tak sama gaji dia dengan pekerja yang cuci bangunan tinggi. Cuci bangunan tinggi ni, okey, bahaya. Okey, risiko dia sangat tinggi. Jadi gaji dia lagi tinggi. Samalah juga macam pilot. Pilot bawa kapal terbang. Jadi gaji pilot lagi tinggi daripada pemandu bas. Sebab risiko dia lebih bahaya. Okey, seterusnya kesatuan pekerja. Dekat dalam sesebuah syarikat, biasanya ada kesatuan pekerja yang terdiri daripada pekerja-pekerja dalam syarikat itu sendiri. Jadi kalau kesatuan pekerja ini kuat, jadi mereka akan mempertahankan kelayakan mereka untuk mendapat upah yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Okey, faktor yang terakhir adalah permintaan dan penawaran buruh. Okey, jadi kita tengoklah contohnya doktor, okey. Doktor pakar, contohnya doktor pakar bedah, doktor pakar darah, pakar jantung. Okey, tak ramai orang yang boleh jadi doktor pakar. Maksudnya penawaran doktor pakar ni sedikit. Tapi permintaan dia sangat tinggi kan. Jadi sebab itulah upah doktor pakar lebih tinggi daripada doktor-doktor biasa. Okey, kita pergi pula faktor pemilihan pekerjaan yang seterusnya iaitu faedah sampingan. Jadi selain daripada gaji, bila kita nak pilih sesuatu kerja, jadi kita kena tengok juga company tu sediakan faedah apa. Okey, ada company bagi tempat tinggal, maksudnya dia sediakan rumah. Okey, jadi kalau rumah kita jauh daripada tempat kerja, jadi senanglah kita dah tak payah fikir nak sewa rumah lagi. Okey, ada company bagi package percutian. Setiap tahun mungkin hujung tahun, kita boleh pergi melancong ke mana-mana. Okey, ada yang bagi faedah persaraan. Ni faedah persaraan ni untuk pencen. Okey, sekarang ni biasanya untuk kaki tangan kerajaan saja. Untuk syarikat swasta jarang yang ada bagi faedah persaraan. Okey, skim insurans kesihatan, ada company cover insurans kesihatan. Okey, jadi kalau berlaku apa-apa kemalangan kepada pekerja, jadi masuk hospital swasta, jadi dia akan cover insurans. Okey, ada company juga sediakan kemudahan penjagaan anak. Mungkin dia sediakan nursery untuk ibu bapa yang ada anak. Okey, kemudian diskaun pembelian barang syarikat ni maksudnya mungkin kalau kita kerja dekat kilang buat coklat ke. Okey, jadi kita nak beli coklat dekat kilang tu kita dapat diskaun. Okey, seterusnya kemudahan melanjutkan pelajaran. Ada company dia sponsor kita untuk sambung belajar. Okey. Ada juga company yang sediakan kemudahan pinjaman kenderaan dan perumahan. Yang ini biasanya adalah untuk kaki tangan kerajaan. Okey, kalau kaki tangan kerajaan kita boleh ambil pinjaman perumahan dengan kerajaan dengan kadar faedah yang lebih rendah berbanding dengan pinjaman bank.
Okey, cuti. Cuti ni ada macam-macam jenis cuti. Okey, ada cuti bersalin, cuti kecemasan, cuti belajar atau cuti rehat. Jadi kita kena dapatkanlah maklumat daripada company tersebut. Apakah jenis cuti-cuti yang dia tawarkan kepada pekerja. Okey, last sekali allowance. Ada company yang bagi allowance perumahan setiap bulan. Dia bagi allowance ke lebih masa. Maksudnya kalau kita kerja overtime, kerja sampai malam, ada allowance lebih masa. Ada juga bagi allowance pengangkutan, duit minyak kereta nak pergi kerja. Dan juga ada bagi allowance makanan. Okey. Faktor yang seterusnya yang kita kena lihat bila kita nak pilih kerja adalah jaminan kerja. Okey. Jadi semua orang nak kerja yang terjamin pada masa depan. Okey. Jadi biasanya pekerjaan dalam sektor awam lebih terjamin daripada sektor swasta sebab risiko untuk dibuang kerja adalah rendah. Okay. Jadi kita bukan saja kena tengok dekat gaji, kita kena tengok juga jaminan agak-agak kita boleh duduk berapa lama agaknya dekat company tersebut. Okay. Jadi kita kena kaji sikit lah pasal syarikat tu. Okay, seterusnya lokasi tempat kerja. Jadi kita nak pilih kerja yang dekat dengan rumah kita. Kenapa? Sebab bila dekat dengan rumah, dia dapat jimatkan masa, tak payah ada traffic jam. Okey, dapat jimatkan kos pengangkutan. Okey. Jadi kita tak payah nak sewa-sewa rumah, kan? Okey. Kemudian, last sekali adalah suasana tempat kerja. Jadi suasana tempat kerja ni kita kena tengok selesa ke, selamat ke. Okay. Jadi suasana ni dia berbeza-beza, tengok pada tempat kerja. Okey, ada pekerjaan yang suasana dia selesa kalau kita kerja kat pejabat. Okey, kita ada tempat duduk sendiri, kita ada komputer, kita ada aircon. Tapi ada juga pekerjaan yang terdedah kepada cuaca yang panas. Okey, contohnya macam polis. Okey. Ada juga pekerjaan yang terdedah dengan bahaya seperti bomba, doktor, okey, tentera. Okey. Jadi kita kena tengok suasana tempat kerja yang macam mana yang kita suka. Okey, kemudian kita masuk pula pada faktor-faktor lain. Okey, bila kita nak pilih kerja, ada faktor lain yang kita kena fikirkan. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja ni, dia akan kita perolehi daripada minat. Maksudnya, bila kita minat dengan sesuatu pekerjaan, kita akan mendapat kepuasan yang maksimum. Okey, contohnya, seorang polis. Seorang polis, dia sangat berminat dengan kerja sebagai seorang polis. Okey, jadi walaupun kerja dia mencabar, kerja dia risiko, terdedah dengan panas, suasana tempat kerja yang tidak selesa, tapi dia dapat kepuasan dekat situ sebab dia sangat minat menjadi seorang polis. Okey, kemudian waktu bekerja. Okey, waktu bekerja ni tak sama. Kalau kita kerja pejabat, mungkin kita kerja pagi sampai petang. Okey, kalau kita kerja dekat shopping complex, dekat kedai, mungkin kita akan kerja daripada pagi sampai malam, kan? Kalau kat kilang pula, mungkin kita kena kerja shift. Ada shift siang, ada shift malam. Okey. Seterusnya, prospek pekerjaan. Prospek pekerjaan ni maksudnya peluang pada masa depan. Okey, sama ada pekerjaan tu ada peluang untuk kita dapat naik gaji ataupun kita ada peluang untuk dapat naik pangkat. Okey, untuk memperkembangkan lagi kita punya kerjaya. Okey, seterusnya kita tengok pada saiz firma. Saiz firma ni bukan kita tengok bangunan tu kecil ke, besar ke, bukan. Kita tengok pada macam mana? Contohnya katakan firma tu dia ada banyak cawangan, syarikat tu dia ada banyak cawangan. Jadi maksudnya saiz firma dia adalah besar. Kalau firma tu dia ada satu saja cawangan, jadi saiz dia adalah kecil. Jadi biasanya kalau saiz firma yang besar ni mungkin
dia ada peluang kerja yang lebih baik. Okey? Okey, biasanya tapi tidak semestinya. Jadi kita kena kaji dulu kita kena kaji dulu latar belakang sesebuah firma sebelum kita memohon pekerjaan. Okey, last sekali adalah pengalaman dan kemahiran. Jadi kita kena tengok apa pengalaman dan kemahiran yang ada pada kita. Okey, contohnya katakan kita pandai menjahit baju. Jadi kita bolehlah minta jawatan sebagai tukang jahit kan. Tapi kalau kita tak pandai nak betulkan kereta, takkanlah kita nak minta jawatan sebagai mekanik pula kan. Jadi kita kena tengok apa kemahiran yang sesuai dengan diri kita. Okey, jadi tajuk ni senang saja sebenarnya. Jadi saya harap semua pelajar telah faham dan lepas ni semua pelajar dah dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang penting bila nak mencari pekerjaan nanti. Okey, jadi tajuk ni kita akan gunakan bukan sahaja untuk SPM tapi juga untuk kegunaan pelajar apabila nanti pelajar nak mencari pekerjaan setelah tamat belajar. Okey, kita jumpa lagi di tajuk yang lain. Sekian, terima kasih.